output voltage is adequately described by a normal distribution dengan mean 5.04 and standard deviation 0.08. Okay. So maksudnya HO output X, okay, ada voltage output X follow normal, mean dia 5.04, standard deviation dia 0.08. So kita tulis ni variant lah. So 0.08 kuasa 2. Lawan dia X not, okay, not normal 5.04. Ni variantnya 0.08 kuasa 2. So don't forget, maknanya dalam kes ni mu dia 5.04, standard deviationnya adalah 0.08. Okay, so dia dapat data tu. So bermakna dalam contoh ini N dia, bilangan sampel yang dia ada adalah jumlah semua the observed frequency. So kita ada 12, 26, 38, 51, 63, 74 campur 12, 86, so 100. Okay, and dia 100. Okay, so cuba you all buat ni dulu. Okay, maknanya yang kita ada tu kita ada ni observe OI. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ada 8 semuanya. Lepas tu cari dulu dia punya probability, PI dia. PI dia tu yang pertama tu adalah ni 12 12. PI-nya antara X kurang daripada 4.948. So ni kita cari this probability dulu. So cara yang sama tadilah. Maknanya ini P of Z kurang daripada 4.978 tolak dengan 5.04 bagikan dengan 0.08. So kiralah berapa dia punya nilai. So 4.978 tolak dengan 5.04. So negatif 0.062 bahagi dengan 0.08. So saya dapat ni the probability Z kurang daripada, macam tak betul di kiraan saya ni, negatif 0.775. Okay, so boleh dapat lah. Ambil P negatif 0.775. Saya macam tak betul kiraan. 4.978 tolak dengan 5.04 equal bagi 0.08. Betul pula. Okay. Negatif 0.775. So dan seterusnya lah. So calculate the probability. Setiap satu ni dah calculate the probability. So ini maknanya P negatif 0.775. Okay. Lepas tu darab untuk cari dia punya E pula. Okay. Alamak, ini dah makan space ni. Okay, saya padam ni Idris sebab ni. So ni kita dapat dia, ini adalah the probability Z less than negatif 0.775. Kira berapa probability dia. Lepas tu dah dapat tu, cari pula nilai E dia, expected frequency. Ni expected EI tu N darab dengan PI kita. PI tu probability ni lah. So kalau ambil this probability, shift DISTR 1 negatif 0.775 untuk kurungan equal, saya dapat ni 0.21917. So EI dia jadi 0.21917 darab N dia 100 tadi. 100. So saya dapat 21.917. Okay. Okay. So teruskanlah daripada tu. Teruskan. Dapatkan semua tu. Lepas tu kiralah. EI tolak ni OI tolak EI kuasa 2 bagikan dengan EI tu. And then jumlahkan dia. Boleh? Macam tak confident je.
Pasal lepas ni saya nak tunjuk ada satu lagi yang benda amat penting dalam ni. Berkaitan dengan K tolak P tolak 1 tu. Kalau tak boleh buat ni, berat. Sebab nak proceed tu susah. Okey, boleh? Follow je step dia tadi tu. Yang mana ni apa tu? So ini frekuensi yang kedua adalah 14. Dia daripada ini probability antara 4.948 kurang daripada X kurang daripada 4.986. Okay, guna trik yang sama. Then to find probability, find EI dia. Boleh? Okay, try ni. Try now. Okay, boleh share dalam WhatsApp kalau nak share. Lepas tu kita bincang lah. And then nanti macam saya cakap tadi, saya nak tunjuk ada satu benda yang ini pasal exam punya hal lah ni. Kerap keluar. Kali ni saya tak dapat tengok lagi soalan exam tu. Tapi saya jangka kali ni dia akan keluar yang pelik ni tadi. Okay. Proceed eh. Saya bagi kan saya dalam 10 minit kan saya tengok ni macam mana. So chi-square test dia saya dapat 0.6. 0.60. And then critical value K kita ada 8. P dia kosong sebab kita tak ada estimate apa-apa. So tolak 1, so maknanya kita perlu cari baca daripada table. Chi-square 0.05. 8 tolak 1 degree of freedom, so 7. So bacaan dia 14.0671. So daripada graf yang kita nampak tu, chi-square test tu dia jauh kurang daripada 14.06. So therefore kita accept HO. So bila kita accept HO, maknanya conclusion kita dimension ni dia follow normal distribution dengan mean 5.04 dan variannya 0.08 kuasa 2. Okey, panjang lah, yang ni panjang sikit. Dapat ni? Okey tu. Yes sir. Nak cakap seorang pula ni. Boleh doktor. Okey, tu jalan dia lah yang saya tunjuk tu. Okey, yang saya nak highlight dekat sini ni. Okey kalaulah soalan dia tu tiba-tiba dia kata macam ni je. Cuba baca balik soalan dia. Soalan asal dia tu, original. Okey, siapa dapat? Okey. Soalan original tu. Dia dalam ni dia minta kita test sama ada dimension tu lah, voltage tu. Dia follow normal distribution dengan mean 5.04. Standard deviation dia 0.08. Now, suppose soalan tersebut, okay, ni semua orang pay attention soalan tersebut is adequately described by normal distribution with standard deviation 0.08 voltage. Okay. So dalam ni maknanya dia hanya bagi tahu dia normal dengan standard deviation 0.08 tapi mean mu tak disebut. Okay. So yang kita tahu hanya macam ni je. X follow normal mean mu. Variant dia 0.08 kuasa 2 lah. Ini dia bagi. Okay. Standard deviation 0.08 variant square. Tak ada. Mean dia tak dibagi tahu. Okay. So kalau tak ada mean tu, mana boleh kita nak kira ni semua lah kan? Okay. Ni semua tak boleh kira lah. Impossible to calculate without the value of the mean. So sebabnya kita perlu nilai mean untuk nak convert setiap nilai itu kepada nilai Z dia. Okay. So bila case macam ni, ini mean tak disebut. So
Ni tu kita perlu estimate mu. Estimate mu. Okey. Macam mana cara estimate dia? From data. Iaitu macam apa dia tu yang perlu kita cari? Iaitu that is kita perlu cari dia punya sample mean X bar. Okey. So untuk dapatkan sample mean X bar tu, apa yang kita boleh guna dia, kalau yang contoh yang macam ni, kita perlu cari dia punya nilai min lah. Nilai min dia tu. So cara mana dapatkan nilai min dia untuk data kita ni? Kita ada, ini dia punya kelas. Okay. Kelas dia tu X kurang daripada 4.948. Lepas tu daripada berapa tu 4.948 sampai 4.986, 4.986 up to berapa ni 5.014. Okay. Trik dia, okay, kita cari dia punya midpoint. Midpoint bagi tiap-tiap kelas. Okay, lupakan kelas pertama tu dulu. So kita ambil kelas kedua tu. Tu kita ambil lower limit dia tambah upper limit bahagi 2. Tu je. Okay. So maknanya kalau kita tambah tu, ni 0.48 So maknanya ini adalah 4.948 tambah 4.986, okay, bahagi 2. So dapat 4.967. Ini pun kita kena buat jugalah. 4.986 tambah dengan 5.014, okay, bahagi 2. Kita dapat ni exactly 5 dapat. Betul ke sini? Betul, correct. 5. Okay. So next one kira juga. So 5.014 sampai, alamak, mana soalan ni tadi? Sampai 5.040. 5.040 kan bagi 2. So kita dapat 5.027 Betul? 27? Okay. So teruskan lagi lah. So 5.054, saya percaya macam tu lah. 5.081. Okay. Saya harap saya betul lah. Okay. So 5040 66 macam 066. So macam tak betul 5.053. 5066. So 5 ini 53 ni 53 Okay, 53 lepas tu 66. Alamak, 5.066 tambah 5.094. Okay, bagi berapa saya dapat? 5.08. 5.08. Tu yang kat atas tu je. Ni betul kan? Okay. Ni 81 tak, ni betul? 8. Satu tu tak ada. Kosong je. Okay. Next one. Ish, mana yang saya tengah kira ni tadi? Ni sekejap Ini 12, 14, 12, 13, 12, 11, 12, 14. Yang last ni dia lebih daripada 5.113. 5.113. So yang last ni yang tak ni lagi Ni 132. Okay. Yang the first one ni dia macam open aja kan. Okay. So cara nak dapat midpoint dia, kita buat seolah-olahnya macam ada lagi yang bawah daripada tu. Maksudnya dia punya lower limit tu ada. Okay. So kalau tadi lower limit dia, kalau kita ambil dalam ni, beza dia sama je kan. Semua 0.027 kan. Okay, 27. So kita
tolak aja sini. Ini kalau tengok beza ni 0.027. Tu ke 27 ni? Ke 37? 23 ni 23, sorry. Ini kemari 0.027. Ini adalah 0.0226. Ini adalah 0.027. Okey. Yang ni pula 0.033. Okey, yang ini ni sekarang ni. Macam mana kita nak buat tu? Ini satu cara dia. Kita boleh je ambil seolah-olahnya macam ada limit bawah dia. Okey. Seolah-olahnya macam ada limit bawah. So kalau kita tengok beza ni lah, beza ni macam tak sama. Tapi kita boleh letak je lah, katalah 33 juga. So ni 0.033 bermaksud 4.948 tu tolak dengan nilai ni. So ni jadi 4.948 tolak dengan 0.0333 juga. Okay. So ini 4.915. Okay. So ini pun sama. Kita boleh buat ni jadi 0.033. So maknanya 5.132. Okay. 5.132 hingga 5.132 tambah dengan 0.033. So 5.165. Okay. So ambil middle value dia. So middle value dia bermakna ni 5.132 tambah 5.165 pun ni bahagi 2 5.1485. 5.1485. Leceh tapi itulah caranya nak buat macam mana. Okey, tambah dengan 4.948 yang atas tu divide by 2, kita dapat ni 4.9315. Okey. So kita perlu cari dia punya mean dia tu, mean sample mean dia. Maknanya kita perlu darab ni. Ini kita punya X, ini dia punya frequency. X tu adalah the midpoint. Darab ni, tambah ni, darab ni. Banyak betul kerja kita. So that should be, kalau saya mencongak gitu je. Okay. Ni roughly lah roughly. I will say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 1, 2, 3, 4. So between these two value. So between dua nilai ni lah. Kalau saya ambil 5.027 tambah 5.053 bahagi 2, saya dapat 5.04. So your X bar 5.04. Sama tak dengan kita punya tadi tu? Sama kan? Exactly the same daripada yang soalan. Okay, 5.04. So kalaulah kata dia tak bagi mean, kita perlu cari mean daripada data kita ni dulu. So daripada data ni baru kita anggap X follow normal 5.04 dengan varian yang dibagi tadi 0.0802. Tapi dalam ni nilai ni yang kita estimate. Okay. Bila kita estimate nilai ni, kita perlu estimate nilai ni daripada data. Kita punya kan yang K tolak P tolak 1 tu, dia punya degree of freedom. P ni jadi 1. K ni of course tadilah kekalapan lah. Okay. Yang ni tolak 1, so dia punya degree of freedom dalam kes ini, degree of freedom ni jadi 6. Okay. Kalau kita perlu estimate. Jalan yang lain tu sama. Boleh tak? Boleh follow tak? So bila buat macam tu, kita punya graf kita tu berdasarkan chi-square distribution tu,
Ini 0.05. Ini jadi chi square 0.05. K kita 8, tolak 1. So ini chi square 0.05, ini 6. So nilai dia jadi lain sikit. But still, kita perlu tolak dia punya HO lah. So kalau tengok dalam tu 0.05 dengan 6 degree of freedom, dia adalah 12.5916. Ini 12.5916. Okey, perbezaan dengan apa yang kita dapat daripada kalau kita tak perlu estimate mean dia tadi. So dia adalah 14.0671. So berdasarkan ni kita still tolak HO lah kan. Boleh follow tak ni? Everyone okay? Table 6 doktor. Apa dia? Super 6 lah, 6 degree of freedom. Sebab yang ini P ni tadi kita jadi satu sebab kita perlu estimate nilai mu. Okay. Using X bar. Agak-agak dalam exam dia tak adalah bagi data yang leceh macam ni. Data ni tedious lah. Kalau yang mula-mula contoh IQ tu easy je lah kan. Mudah je. Senang kiraan dia, tak ada point-point ni lebih mudah lah. Boleh follow macam saya cakap ni penting tau. Untuk normal distribution ni dia penting. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya proceed sikit lagi sebelum kita break and then sambung pula malam ni. Boleh? Kita ada banyak lagi nak cover ni. Kita ada chapter ni belum habis lagi. Lepas tu kita ada 2 chapter lagi. So kita perlu untuk chapter ni kita pergi tengok satu lagi, goodness of fit bagi Poisson. Okay, Poisson distribution yang you all tak pernah belajar. Ini patutnya dulu dalam apa ni tu kita tak sempat. Yang kedua kita akan tengok dia punya independent test. Dan yang ketiga kita akan tengok homogeneity test. So masa yang kita ada lagi today, lepas tu janji 20 bulan dulu kan, 20 Januari kita buat 9 sampai 11.30 tu, 11.30 tu lah. Okay, kalau larat lah, kalau tak aku sebelah je lah macam baru ni. Lepas tu next week 22 kan, 23 Januari kita akan ada kelas. Yang ini full day lah, daripada 8.30 sampai pukul 4 petang. So kita perlu buat test 2 pula. Okay, test 2 saya okey je kalau nak buat time 23 Januari tu. Kalau tak sempat kita boleh je buat hari-hari lain lah kan. Okey ke macam tu? Okey doktor. Test boleh hari lain pun tak apa. Okey, so saya nak tunjuk yang ni yang salah satu lagi. Kalau kita ada Poisson distribution, tapi ni dah ketujuh you all nak break sekarang ke apa? Nak mandilah, nak apalah, mengurus segala macam. Boleh juga doktor break sekarang. Kita break sekarang, lepas tu settle lah nak makan ke apa semua And then kita start balik pukul 9. Sanggup? Boleh ke? Ni ramai tak ada dalam kelas ni. Boleh doktor, pukul 9 nanti macam hari tu lah, pukul 9. Macam hari tu lah, pukul 9 ni. Lepas tu okey, kita buat pukul 9. Okey, boleh
Kita start pukul 9 balik malam ni. And then tengoklah. You all kata ada test besok Test apa besok? Teori structure. Structure. Tu gurau ni subjek je kan. Kan juru terror. Structure ni belajar apa Teori structure, beam, column. Itu ada involve design ke tu? Basic sebelum masuk yang dalam lagi. Maknanya dia nak kira dia punya load apa semualah Betul. Itu you all pakai apa Pakai finite element ke? Ada? Tak ada kiraan dia tu? Ada pakai finite element? Tak ada? Kalau matematik dia lah. Tak sure? Tak pasti, Doktor. Okey lah. Okey. Tapi besok kau apa test tu? 9 pagi. 9 pagi apa malam ni lepas kelas saya boleh study lagi tu sampai 4 pagi. Boleh, Doktor. Okey ke tak okey ni malam ni? Okey, Doktor. Okey, Doktor. Okey. Kalau tak okey, saya boleh je kita buat ganti one of the night. Saya okey je, no problem. Kalau kata you all rasa macam you need the time nak study for tomorrow punya test, saya okey kelas malam ni tak ada, tapi kita ganti pada weekdays lah yang sempatnya. Untuk malam ni. Boleh juga, Doktor. Macam mana? Ganti Selasa boleh? Boleh juga, Doktor. Kita kena gantilah terpaksa. Ganti yang lain, Doktor. Tu macam tanya yang lain dalam WhatsApp tu. Saya offer ni, ini tengah baik hati ni. Setuju, Doktor. Setuju. Nanti jangan setuju-setuju je, ramai ni tak ada dalam kelas ni pun. Jap, tanya. Okey, setuju tak? Setuju, Doktor. Tangguh kelas. Nanti cari time lain. Kelas malam ni tangguh dan ganti 2 jam lah at least. Ganti 3 jam lah kot. Ni akan dapat 2 jam lah. 3 jam kot. Kalau dapat 3 jam lagi bagus lah. 3 jam pada mana-mana malam yang sesuai sebelum exam you all berapa bulan lupa saya. Boleh, Doktor. Time study week 24 hingga 5 Februari tu. Time tu kita buat 24-25 Februari you ada kelas 24 hingga 5 tu minggu study. Okey. Sebelum exam lah saya kata Boleh bincang soalan-soalan lepas sekali, Doktor, kalau boleh. Boleh, no problem. Bila saya available malam. Saya ada beberapa malam tu yang ada urusan pula juga dengan space ni. Setuju tak kelas malam ni tangguh dan ganti 3 jam pada mana-mana malam yang supaya you all boleh study apa nama kelas tu? Test structure besok. Structure. Alah, semua setuju. Tapi okey, 1, 2, okey, 3. Ini bagi peluang ni you all nak study supaya dapatlah 4 flat. Boleh ke 4 flat ni? Amin. Okay, jawab dalam WhatsApp tu. Okay lah. Kita bagi peluang lah. So you all kena study malam ni. Saya pergi berjalan lah. Setuju.
Intan setuju. Yang lain tak setuju. Setuju doktor, setuju. Okay, kalau ada 10 yang kata setuju, kita on lah. Setuju siapa ni? Angah Mizi. Siapalah yang Angah Mizi ni? Faizi. Dia proxy, semua setuju. Okey, on. Okey. Malam ni tangguh. 4. Janji you all study for test esok. Alright, thank you very much. See you all insyaAllah 20 bulan yang dah set 20 bulan. Lepas tu the next week kita ada 23 kan, 23 bulan hari Ahad. And then nanti kita kena cari lagi lah satu slot lagi. Alright, thank you very much. Hari Cina berapa bulan 1. 1-2 Februari Oh lama. Ya. Februari tu susah nak buat kelas tu. Your punya exam kata kalau tak silap saya 7 bulan. 7 bulan. So kita kena settle your test sebelum tu lagi lah. So kalau tengok 1 bulan tu hari apa 1 bulan? Selasa kan? Selasa. Selasa, Rabu, lepas tu you all KL Selasa, hari 1 bulan tu cuti kan? Tambah pula raya Cina 2 hari. So maknanya you all cuti Selasa, Rabu, Khamis. Hari Jumaat takkanlah nak pergi office. Mesti nak cuti. So maknanya you all Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Ahad 2 bulan you all paper 7 bulan tau. Okay. See you guys. All the best. Thank you very much Terima kasih for your attention. Assalamualaikum. Kesenangan Bulan esok. Doktor, test manja-manja lah soalan doktor. Alah, kita test. Jawapan dia dah ada. Soalan je belum ada. Okay? Okay, terima kasih. Alright.